Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz dzunub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibil mahbub. Nahmaduka rabbana wa nashkuruk wa nastahdika wa nastaghfiruk wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an sayyidana wa habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadun abduhu wa rasuluhu addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung perbincangan kita daripada kitab Bahrul Mazi pada hadis yang pada bab yang ke-310. Hadis yang ke-104, bab 310. Babu ma jaa fi syukri liman ahsana ilaika. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin.
Bab yang telah datang ia pada menyatakan syukur bagi orang yang berbuat baik kepadamu. Ini tajuk bab syukur kepada orang yang buat baik kat kita. Ini satu tajuk yang besar. Maksud ataupun istilah syukur ni mungkin kita faham dengan ucapan terima kasih, kita faham dengan kita membalas kebaikan apabila kita diberikan satu kebaikan. Tapi erti syukur ni, jika kita memahami dan menjiwai dengan maksud dia yang sebenar, sebenarnya syukur ni susah nak capai. Lepas tu Allah Ta'ala sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba Allah Ta'ala ni yang bersyukur. Sikit sangat. Yang kufur tu ramai, yang syukur tu sikit. Sebab nak mencapai darjat syukur ni, dia memerlukan kepada mujahadah. Dia memerlukan kepada kita kena lawan keinginan hawa nafsu kita. Kita boleh sebut dengan lidah kita, mudah kita sebut, tapi nak melaksanakan syukur ni adalah satu perkara yang susah untuk kita laksanakan. Tapi tak mustahil kita boleh buat, dan buktinya kita kena tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita tunjuk dekat orang. Apa yang kita lakukan kepada orang itu hanyalah tanda-tanda kita bersyukur. Tanda kita bersyukur kepada seseorang, kita buat apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Tapi yang sebenar-benar syukur itu adalah apa yang terdapat di dalam hati kita. Jadi tajuk yang kita akan belajar pada malam ini adalah syukur kepada manusia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, yakni syukur itu yakni menerima kasih akan apa budi orang padamu, maka menerima kasih itu boleh dengan hati. Yang pertama lah. Dan yang kedua, boleh dengan lidah dan boleh dengan anggota. Jadi musannif ni dia sebut berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Dia boleh dilakukan dengan tiga perkara, tiga cara. Cara yang pertama, kita syukur dengan hati. Yang kedua, kita syukur, boleh juga menunjukkan syukur itu dengan lidah, dan kita boleh juga menunjukkan syukur kita itu dengan anggota. Maka jadilah ia tiga macam. Pertamanya syukur dengan hati. Jadi bagaimana kaedah yang disebut sebagai syukur dengan hati itu? Iaitu terupa pada hati akan nikmat yang diberikan orang. Bila kita diberikan sesuatu nikmat melalui wasilah orang lah, maka kita berasa berterima kasih dan bersyukur atas nikmat yang diberikan tersebut. Kita rasa seronok lah. Jangan bila orang bagi satu kebaikan kepada kita, kita tak berasa seronok dalam hati. Benda tu baik lah, bukan benda tak baik. Kalau benda tak baik tu lain lah. Ni benda yang elok, benda yang baik. Tapi kita tak menunjukkan rasa syukur kita dalam hati. Itu perkara yang paling pertama sekali lah. Maksudnya hati dulu rasa seronok. Kalau hati tak seronok, macam mana mulut nak keluar perkataan? Kalau hati tak seronok, macam mana anggota nak tunjukkan rasa syukur tersebut? Maksudnya dia kena mula dengan hati dulu. Hati tu yang nak menunjukkan seseorang itu syukur dengan apa yang diberikan. Dia tunjuk muka manis, bagi dapat hadiah, dia seronok, tunjuk muka manis. Itu menunjukkan hati dia seronok lah. Kalau bagi pun buat duk muka masam, buat ambil, mau ambil, tak mau ambil, menunjukkan kata hati dia pun tak mau terima. Lepas tu orang kata ini ikhlas ke tak ni? Maksudnya seolah macam tak seronok lah. Mungkin tak kena dengan selera, tak kena dengan keinginan mungkin. Tapi walaupun begitu, apabila kita dapat satu nikmat, kita suka ke tak suka,
kita kena menunjukkan rasa syukur kita kepada orang yang memberikan perkara tersebut kepada kita. Seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Apabila seorang wanita mai jamu buah limau kan dekat Nabi. Limau tu Nabi makan satu sampai habis tak tinggal kat sahabat. Dan Nabi tak menunjukkan sikit pun muka nampak kata masam tu, tak tunjuk sikit pun tak tunjuk. Jangan para sahabat heran, pasal apa makan habis-habis tak tinggal kat kami. Jadi Rasulullah bimbang, takut kalau orang lain makan, mereka akan mencela ataupun menghina makanan tersebut ataupun orang yang memberikan makanan tersebut. Nabi menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tersebut, walaupun benda yang dia bagi tu kualitinya tak seperti mana yang sepatutnya lah, ataupun dia sendiri pun tak tahu, kata masam. Tapi itulah nak menunjukkan rasa syukur tu, nak menggambarkan rasa syukur tu, dia kena main daripada hati kita, yang kita rasa berterima kasih kerana dia bagi dekat kita, walaupun benda tu tak seberapa lah. Walaupun benda yang dia bagi tu mungkin bagi dia bernilai, bagi kita tak berapa. Macam dekat rumah mentor saya tu ada orang Myanmar, kan, orang Burma, orang apa, Rohingya kan, duduk depan rumah. Jadi mereka ni kategori orang susah lah. Dan kadang-kadang mereka main hantar makanan, main bagi kuih lah, main bagi. Dan benda yang mereka bagi tu mungkin bagi kita macam nilai dia tu yang kita boleh dapat mungkin lebih baik daripada tu. Cucuk yang mereka bagi, tanaman-tanaman yang mereka bagi, mungkin kita boleh dapat lebih baik daripada tu. Tapi kita kena apa? Bila dia bagi tu, mungkin bagi dia tu dah baik dah bagi dia, tapi bagi kita belum cukup baik. Tetap kita kena menerima dengan apa? Dengan rasa syukur, terima kasih kepada orang yang bagi. Dengan dia bagi pun, Allah bagi benda ni ke? Tu tak boleh. Bukan itu cara yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu syukur yang mula sekali kena tunjuk dengan hati kita. Dengan hati kita menunjukkan rasa syukur dengan nikmat yang telah diberikan tersebut. Sebab kita berada pada satu level yang kita hidup dalam keadaan selesa, penuhi dengan nikmat dan sebagainya. Cuba kita hidup di tempat yang tidak ada makanan. Kanak-kanak saudara-saudara kita yang ada di Syria makan kutip makanan-makanan di bawah, kutip roti-roti yang jatuh-jatuh makan. Jadi syukur kepada apa yang diberikan oleh manusia itu, yang pertama sekali dengan hati. Yang keduanya syukur dengan lidah, iaitu dikenang budi orang itu dan disebut baik. Bila seorang itu berbuat baik kepada kita, kita sebut tentang kebaikannya. Dan orang yang paling banyak yang kita perlu sebut tentang kebaikan mereka, yang kita tak mampu nak balas balik budi. Kita tak mampu nak balas balik budi mereka. Iaitulah kedua ibu bapa kita. Kena sebut tentang kebaikan mereka, cerita tentang kebaikan mereka. Kenapa? Budi yang mereka taburkan kepada kita tak mampu kita nak balas. Sepanjang hidup kita, kalau diberikan umur kita yang panjang pun, kita tak akan mampu membalas walaupun sedikit budi yang telah dicurahkan oleh kedua ibu bapa kita kepada kita. Jadi kena sebut. Kita kena tengok apa kebaikan yang ada pada mak ayah kita. Walaupun kadang-kadang ada benda-benda yang kita nampak tak berapa seronok dekat mata kita, tapi kena pandang benda-benda yang baik, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka kepada kita sepanjang kehidupan mereka. Kerana yakinlah bahawasanya ibu dan ayah ni, mereka akan sentiasa menabur budi dan bakti mereka kepada kita tu sampai bila-bila. Walaupun kita dah besar, walaupun kita dah tua. Dan saya sendirilah dengan mak ayah saya ni, saya tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak bayangkan macam mana kesungguhan mereka tu berkorban apa saja
Bagi saya lah, orang lain saya tak tahu lah. Tapi mak ayah saya ni bagi, mereka sanggup korban apa saja. Sanggup korban segala kesenangan, korban segala keselesaan untuk diberikan kepada semua anak-anak. Yang kan ayah saya ni dia tak pernah guna kenderaan yang elok sepanjang hidup dah. Kalau pakai kereta pun kereta buruk-buruk je. Duduk rumah kami pun rumah yang ala kadang saja. Tapi pengajian hampir semua adik-beradik saya semua mengaji sekolah swasta. Semua mengaji sekolah swasta. Dan duit yang dia dapat masa meniaga bulan Ramadan, semua bulan Ramadan paling banyak sekali pendapatan dia. Dan semua duit dia tu habis pada awal tahun kerana masukkan anak ke sekolah. Habis langsung. Masuk aja pendaftaran baru, habis semua duit. Sampailah semua habis. Lepas semua, dalam beberapa tahun ni Tok Wan saya dapat bagi tanah, dapat tanah pusaka lah, lebih kurang 1 long. Kemudian belah mak saya pun dapat juga, belah Tok Wan saya telah difaraid dapat juga. Dan semua bahagian mereka tu dapat tu, mereka jual bahagian mereka tu, hak belah ayah saya ni dia jual dan dia bagi semua kepada kami. Kalau dia nak jual, nak beli buat rumah boleh, tapi tak, dia jual semua, dia bagi setiap daripada kami 9 orang ni. Saya dengan adik-adik semua, kemudian mak saya pun bahagian dia semua bagi semua, ada seorang boleh buat rumah, bagi tanah boleh buat rumah. Maksudnya tak ada apa. Kalau nak kira harta ni, saya ingat tak ada langsung harta yang untuk dia. Semua dibagikan kepada anak-anak. Tu yang saya nampak lah ayah saya. Dan dia sanggup hidup susah. Tak naik kereta elok, tak duduk rumah elok, tak ada pendapatan yang tetap, tapi tetap memberikan sampai ke umur lah dah 60, tapi masih lagi fikir tentang anak-anak dan sebagainya. Dan saya yakin orang lain pun macam itulah. Cuma apa yang saya nampak itulah mak ayah saya. Esok hari ulang tahun perkahwinan mak dan ayah saya yang ke-37. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih panjangkan umur, dan sedikit apa yang boleh dilakukan oleh kami anak-anak ni, cubalah nak gembirakan hati mereka, tanda bersyukur dan berterima kasih atas kesusahan yang telah dilakukan oleh mak dan ayah saya. Baru ni kereta ayah saya rosak. Raja rosak, sat-sat masuk bengkel, rosak. Jadi saya pakat dengan adik-beradik, kita belilah kereta baru, kan, bagi kat mak dan ayah. Walaupun kita keluarkan duit yang banyak, harta yang banyak untuk menggembirakan mereka, tetap tak mampu nak balas kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Adik-beradik saya ramai, 11 orang. Mak yang pertama, mak yang kedua 5 orang. Jadi 11 meninggal 2, jadi 9 tambah 5, jadi 14 orang dia ada. Itulah kebaikan yang dilakukan. Jadi tanda syukur kita tu, selain daripada kita nak ucapkan kepada orang lain, selain daripada kita nak tunjukkan, nak sebut tentang kebaikan orang lain tu, maka kita ceritalah tentang kebaikan yang telah dilakukan oleh ibu bapa kita. Mudah-mudahan orang akan nampak dan orang akan mendoakan kedua ibu bapa kita. Yang ketiganya, syukur dengan anggota, maka iaitu dibalas budi orang itu, maka syukur akan orang yang berbudi padamu itu disuruh oleh syarak kita. Yang ketiganya apa? Iaitu dibalas budi itu dengan anggota. Kalau dia buat kebaikan dengan anggota, maka kita balas dengan anggota. Dia tolong angkat, contohlah dia tolong kita buat satu angkat barang ke, kita tolong balik angkat barang. Dia tolong kita buat rumah contohnya, kita tolong dia. Menggunakan anggota itu juga salah satu daripada tanda kita bersyukur atas nikmat yang telah
diberikan oleh orang tersebut kepada kita. Maka syukur akan orang yang berbudi padamu itu disuruh oleh syarak. Syarak suruh, yang Allah Ta'ala suruh lah. Bila sebut syarak ni, iaitu Allah dan Rasul. Kita balas budi ni bukannya kerana adat ataupun kerana suka-suka, tapi kerana memang syarak suruh. Memang Allah Ta'ala suruh kita buat. Maksudnya bila syarak suruh, kita buat dapat pahala. Kita balas balik apa yang orang lain buat kepada kita dengan kebaikan tersebut, bukan sia-sia, bahkan dapat pahala. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Barang siapa yang tidak syukurkan atas manusia, maka tidak syukur ia akan Allah. Itu tanda dia bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada manusia yang telah berikan nikmat kepada dia. Tak kira lah siapa pun. Amak dia kenal ke? Dia tak kenal ke? Maka dia kena menunjukkan rasa syukur. Dia orang, hatta kalau orang yang bagi nikmat pada dia tu orang yang dia tak suka, dia benci. Contoh orang yang berbeza pahaman politik contohnya. Kau ni faham politik lain, dia ni pahaman politik. Dia mai bagi pertolongan kepada orang tersebut, maka tetap dia kena menunjukkan rasa syukur, terima kasih. Walaupun dia tak pangkah kawan tu, tapi tunjukkan rasa syukur, berterima kasih kerana Allah Ta'ala menjadikan dia itu wasilah kita dapat nikmat. Jangan kita dia mai bagi kat kita, kita hina dia balik. Itu bukan cara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni tiada sempurna syukur engkau kepada Allah melainkan apabila engkau sertakan syukur manusia yang berbuat ihsan kepadamu. Dia kata, dah aku syukur ke Allah, bukan syukur ke hang. Itu bahasa orang tak mengaji. Bila dia syukur terima kasih kepada kawan tu, maksudnya dia syukur pada Allah lah. Kalau dia tak terima kasih kepada kawan tu, buat kebaikan kepada dia, seolah dia tak bersyukur pada Allah. Kerana yang bagi kebaikan tu bukan orang tu, Allah. Sebab tu kalau kita baca kalimah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sebut puji kepada Allah, kita syukur kepada Allah. Jadi puji tu, walaupun kita puji manusia, kerana dalam tu dia panggil segala puji bagi Allah. Walaupun kita puji manusia, sebenarnya bukan kita puji dia. Kita kata, hang pandai no, hang kaya no, hang bijak no, hang kuat no. Kita puji dia. Hakikatnya bukan kita puji dia. Kerana yang menjadikan dia kuat Allah. Bila kita puji dia, kita puji Allah. Yang menjadikan dia pandai Allah, kita puji dia, puji Allah. Itu dia ada 4 jenis puji tu. Puji Khaliq kepada hadis, puji qadim kepada hadis, puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis kepada hadis. Allah, puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, dan puji makhluk sesama makhluk. Semua puji ni kembali kepada Allah. Tak ada pun main kat kita, satu pun tak ada. Hatta Allah puji kita. Allah puji kita sebagai orang yang soleh contohnya. Tapi puji itu bukan untuk kita, adalah untuk Allah. Allah Ta'ala puji diri dia. Jadi macam syukurlah. Kita syukur kepada orang tu, bukan syukur kat dia, tapi syukur kepada yang menjadikan orang itu sampaikan nikmat itu kepada kita. Jadi siapa yang tak syukur pada manusia, tak syukur pada Allah. Tak boleh kita kata kita syukur pada Allah tanpa bersyukur kepada manusia. Jadi kena faham. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Baik. Bab yang ke-311. Masalah membalas budi orang yang disuruh tu noh. Disuruh kan. Di sini dia tak ada ra. Tapi kalau ikut ni ayat dia tu disuruh lah. Membalas budi orang yang disuruh syarak kita.
311. Membalas budi orang yang disuruh syarak. Disuruh Disuruh syarak. Disuruh Disuruh syarak. Disuruh syarak. Okey. Sini dia tak ada ra. Dia jatuh kot ni. Membalas budi orang itu disuruh syarak kita, sebagaimana sabda Nabi SAW kira-kira begini: barang siapa berbudi kepadamu, maka hendaklah balas budinya itu. Maka jika lemah sekalian kamu daripada membalasnya, maka doakan oleh kamu baginya hingga kamu ketahui sungguhnya telah syukur kamu akan budinya. Sebab tu kita disuruh untuk doa kepada dua ibu bapa. Sebab disebut sebagian ulama, orang yang tidak berdoa kepada dua ibu bapa ni termasuk dalam kategori berdosa. Kerana yang banyak melakukan budi kepada kita dan kita tak mampu nak balas. Kita tak boleh nak balas budi mereka, maka gantinya apa? Doa. Setiap kali sembahyang, doa. Rabbighfirli wa liwalidayya. Atau lebih-lebih lagi yang mana telah meninggal dunia. Itu lagilah kena doa. Hak semasa hidup ni pun kena doa, sebab orang yang dah meninggal dia tak boleh doa lah untuk diri dia. Maka kita lah yang berdoakan kepada dua ibu bapa. Kalau masih hidup, kita kena doa, tapi mereka masih lagi boleh berdoa untuk diri sendiri. Tapi kalau dah meninggal, lagilah. Nak jadikan kita ni termasuk dalam kategori anak yang soleh yang Nabi sebut. Nabi sebut tu bukan hanya untuk orang yang duduk dalam kuburnya. Apabila seorang itu telah meninggal, terputus segala amal dia kecuali 3. Salah satunya apa? Anak soleh yang mendoakan dia. Bila Nabi sebut macam tu, Nabi bukan hanya khususkan kepada si mati tu yang mempunyai anak soleh yang mendoakan dia. Nabi nak sebut apa? Nak sebut kata, kalau kita doakan mak dan ayah, kita anak soleh. Kalau kita, mak ayah kita mati, kita tak doa kat dia, boleh dapat tak title soleh tu? Nak jadi orang soleh, salah satu syarat dia lah. Bukannya itu satu-satunya syarat, tapi salah satu nak ciri-ciri seorang itu dikategorikan sebagai orang yang soleh adalah orang yang sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa dia. Kalau dia doa, mak ayah dia dapat manfaat dan dia pun dapat manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya dia termasuk dalam kategori orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ni bukan kedudukannya rendah. Orang yang soleh ni dia akan bersama dengan siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, para syuhada, dan juga para nabi. Ulaika allazi an'ama Allahu alaihim, mereka itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Taala kepada mereka, minan nabiyyin, daripada golongan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid fisabilillah, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi nak duduk pada kategori tersebut, kita kena rebut peluang untuk berdoa. Sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kita berdoa kepada dua ibu bapa. Maka setiap kali kita sembahyang, kita jangan lupa doa. Sama ada Tok Imam doa kita amin, ataupun kita doa sendiri. Lebih baik kita doa sendirilah. Kita doa kepada mereka. Jadi kita balas budi mereka itu dengan doa. Sebab pun disuruh syukur itu kerana Allah itu suka akan orang yang syukur, yakni orang yang mengenang budi. Orang, tanda seorang itu tak mengenang budi ialah dia tak bersyukur. Tanda seorang itu tak bersyukur, dia dah tak boleh balas budi. Kemudian doa kat kawan tu pun tak. Itu tanda orang tu tak bersyukur. Jadi begitu jugalah dengan orang lain. Tak semestinya hanya kepada ibu bapa. Guru-guru pun sama juga. Mampu tak kita balas budi jasa guru-guru kita? Tak mampu. Apa yang kita dapat hari ni, apa yang saya ada hari ni, sikit apa yang saya ada hari ni, semuanya melalui wasilah guru-guru.
Bukan saya dapat nyeri, tak ada. Mungkin kalau saya dapat nyeri pun sikit sangat. Tapi semua apa yang kita dapat ini adalah semua melalui wasilah guru. Daripada kita tadika sampai masuk sekolah rendah, sampai masuk sekolah menengah, masuklah institusi pengajian mana pun, maka semua apa yang kita dapat ni adalah melalui wasilah perantaraan para guru. Jadi budi yang tak mampu kita balas sebenarnya adalah jasa guru-guru kita. Maka jangan lupa kita masukkan dalam doa kita itu doa kepada guru-guru kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu doa yang kita sentiasa baca. Wali masyayikhina, dan kepada masyayikh kami. Wali muallimina, kepada guru-guru kami. Wali asatizatina, ustaz-ustaz kami. Tu jangan lepaskan doa tu. Setiap kali semuanya doa tu, doa. Kita doa supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka, Allah Ta'ala merahmati mereka, Allah Ta'ala menaikkan darjat mereka. Dan faedah berdoa ni bukan hanya kepada orang yang didoakan, bahkan faedah tu kita pun dapat sama. Itu dia panggil faedah ibadah. Doanya ibadah lah. Lepas tu kalau kita faham maksud kepada Allah Ta'ala suruh kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami utuskan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita beribadah tu, faedah beribadah tu bukan untuk Allah. Bukan Allah Ta'ala kata, aku buat kamu ni untuk kamu ibadah, sembah aku. Untuk, kalau kita tak beribadah, maka Allah Ta'ala tak ada faedah lah cipta kita. Tak. Allah Ta'ala menjadikan kita untuk beribadah ni untuk apa? Untuk dapat faedah kepada diri kita, bukan kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan kita untuk beribadah tu untuk kita dapat faedah kepada diri kita. Setiap ibadah yang kita buat, yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wuduk ke, solat ke, doa ke, apa saja ibadah tersebut, semuanya kembali kepada kita. Tak ada pun manfaatnya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak buat pun, tak memberikan sedikit pun mudaratnya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jadi itu adalah untuk kita mendapat peluang, untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam itulah dengan doa. Kita doa tu sikit pun tak rugi kita. Sebab tu dalam banyak hadis-hadis yang lain menceritakan faedah doa ni banyak. Tapi kita kena baca lah hadis yang lain. Bila kita doa begini, malaikat balas doa begini. Kita doa macam ni, malaikat doa macam ni kat kita. Kita doa macam ni, malaikat doa macam ni. Malaikat akan sentiasa mendoakan kita kalau kita sentiasa berdoa untuk orang lain. Kita doa waktu orang tu tak dengar, di belakang dia. Kita doa dalam solat dan sebagainya. Jadi jangan kita kedekut doa. Selain daripada kita memberikan apa yang kita ada dalam bentuk material dan sebagainya, jangan kita kedekut doa. Kerana dia benda yang mudah untuk kita buat, untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat doa malaikat. Malaikat akan biasa doakan kepada kita. Baik, yang seterusnya. Masalah syukurkan budi orang bagaimana? Ini soalan penulis tanya kan. Syukur budi orang tu. Syukur dengan budi yang orang buat kat kita tu macam mana? Maka jawab, sungguhnya syukur itu boleh kita buat sekurang-kurangnya, iaitu seperti kita kata dengan bahasa Melayu, banyak-banyak terima kasih. Itu bahasa Melayu kan. Paling kurang orang bagi apa, kita kata terima kasih. Itu paling kurang. Lepas tu kita ajak anak-anak kita daripada kecil, kalau orang bagi apa, kata terima kasih. Itu paling kurang ni, musannif sebut paling kurang. Kerana syarak suruh perkataan lain. Ada perkataan lain yang disuruh oleh baginda Nabi SAW. Tapi itu sekurang-kurangnya adat kita sebut terima kasih. Maksudnya menunjukkan kata kita berterima kasih, bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dan yang eloknya ialah barang yang datang daripada syarak. Apa yang syarak suruh itu yang paling baik. Syarak suruh buat apa? Kalau orang bagi suatu kebaikan kat kita, kita nak kata apa? Apa sepatutnya kita kata? Ini saya jarang sangat dengar. Alhamdulillah saya boleh lah latih benda tu. Boleh.
Cuma benda ni tak jadi budaya lagi dalam masyarakat kita. Bila orang bagi suatu barang kepada kita, orang hadiah satu barang kepada kita, kita jawab apa? Kita nak sebut jazakallahu khaira. Biasakan. Nak sebut terima kasih tak ada masalah. Itu adat. Adat kita sebut terima kasih. Kalau bahasa Arab sebut syukran. Syukran, terima kasih lah. Tapi dia ada doa dia. Kita sertakan sebutan terima kasih itu berserta dengan doa kepada orang yang bagi kepada kita. Kita sebut terima kasih jazakallahu khaira. Itu doa. Macam saya sebut tadi, doa itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk kita. Kita yang berdoa kepada orang tersebut, kita akan didoakan kembali oleh malaikat. Kita kata apa? Jazakallahu khaira. Semoga dibalas Allah akan engkau sebaik-baik balasan. Semoga Allah Ta'ala membalas kepada engkau sebaik-baik balasan. Dia bagi kat kita, kita kata jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas engkau dengan sebaik-baik balasan. Itu doa. Dan ada juga sebut jazakallahu khairan jaza. Sama jugalah maksud dia. Ataupun jazakallahu khairan kathira. Semoga Allah membalas kepada engkau sebaik-baik balasan yang banyak. Itu doa lah. Jadi kalau kita, orang kata macam tu kat kita, kita bagi satu kat orang, kemudian dia kata terima kasih jazakallahu khaira. Kita nak sebut apa? Ada paling kebanyakan yang disebut dibalas dengan wa iyyaka. Wa iyyaka ni maksudnya semoga Allah membalas kebaikan yang banyak juga kepada engkau. Maksudnya kita balas balik doa tu. Kita bagi satu kat dia, dia doa dekat kita, kita kata wa iyyaka, semoga Allah Taala balas juga kepada engkau. Itu cara membalas. Ya, kalau guru saya dulu dia ajar wa jazaka ataupun wa jazak. Wa jazak tu maksudnya semoga Allah membalas juga kepada engkau. Macam tu. Samalah wa iyyaka tu maksudnya kita seperti mana doa yang kita sebut tadi, yang dia sebut tadi. Kalau wa jazak itu pun sama juga. Jadi boleh, mana-mana pun boleh. Cuma kita orang Melayu ni kita tak biasa berbalas-balas doa. Orang Arab biasa. Orang Arab ni sebut doa ni satgi dia balas ni, kita sebut doa ni satgi dia balas. Itu biasa bagi orang Arab. Bagi orang Melayu satgi dia balas kita tak tahu nak jawab apa dah. Kita tak biasa dengan doa. Jadi kena biasakan kerana ini disuruh oleh syarak. Kita cuba amal lah. Kalau orang bagi satu dekat kita, kita kata terima kasih jazakallahu khairah. Dapat pahala ikut sunnah Nabi SAW. Dan kita juga akan mendapat doa daripada para malaikat. Atau dikata barakallahu fik. Yani semoga diberkatkan Allah pada engkau. Ini juga perkataan yang biasa digunakan oleh orang Arab dan diajar oleh syarak. Bila seorang tu bagi hadiah dekat kita, bagi sesuatu lah kat kita, tak kira lah anak kita ke, ayah kita bagi ke, mak kita ke, kawan, tak kisah siapa-siapa pun, kita sebut barakallahu fika ataupun barakallahu fik, semoga Allah memberkati kamu. Biasakan. Niat ikut sunnah Nabi dapat pahala. Terima kasih sebut, tapi sertakan dengan doa. Sabda Nabi SAW, siapa yang memperbuat demikian itu, maka sungguhnya telah syukur ia akan dia. Telah syukur ia akan dia. Jadi siapa yang buat ucap perkataan tu, maksudnya itu tanda dia bersyukur dengan apa yang telah dikurniakan kepada dia. Salah satulah tanda. Kalau tak jawab, seolah-olah macam dia tak bersyukur lah. Jadi apa yang disuruh oleh syarak untuk kita buat, apa yang kita mampu untuk buat, kita cubalah buat. Sebab tu dalam istilah sebut ma la yudraku kulluh la yusraku julluh. Apa yang kita tak mampu nak dapat semua, yang kita tinggal semua. Apa yang kita mampu buat, apa yang kita boleh buat, kita cuba buat. Ambil lah. Yang mana kita rasa mampu buat, kita cuba buat. Jangan kita balik daripada satu pengajian, kita tak buat satu pun apa yang kita belajar. Mungkin kita tak boleh ambil semua, sebab banyak. Dan kita pun tak mampu nak ingat semua. Tetapi
jangan kita tinggal semua. Benda yang kita tak mampu nak dapat semua, tak mampu nak laksanakan semua, jangan kita tinggal semua. Kita ambil satu, letak dalam minda kita, aku nak cuba buat yang ni. Aku nak cuba ucap terima kasih, menunjukkan rasa syukur kepada manusia dengan mendoakan kepada orang yang memberikan kepada kita. Dengan doa jazakallahu khaira ataupun barakallahu fika. Itu doa-doa. Banyak lagi lah doa yang kita boleh guna untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada orang yang telah memberikan nikmat kepada kita, insya-Allah. Ada masa lagi ke? Berapa minit lagi? Ya? Lagi 4 minit ya. Okey, saya baca sikit sebelum kita habislah bab syukur ni. Faedah apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah, oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. Kita ingat Allah Ta'ala ni dia macam ni. Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ni, kalau kita buat satu kebaikan, dia pasti akan balas. Dia macam tu. Dia tak macam kita. Kita belum tentu. Kebaikan yang kita buat belum tentu dibalas. Tapi Allah Ta'ala ni, dia pasti akan membalas. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Kita jarang mencari solusi dengan jalan kita ingat kepada Allah. Kalau kita ada satu masalah lah, ada satu masalah, kita akan mencari solusinya hanya yang bersifat dunia lah. Kalau kita tak ada duit, kita susah, kita hanya fikir macam mana aku nak cari duit untuk aku selesaikan masalah aku ni. Kita tak ingat, kita lupa kepada yang menjadi penyelesaian pada masalah itu adalah Allah Ta'ala. Kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kita lupa kepada Allah, maka Allah akan lupakan kita. Lepas tu kita rasa jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab kita duk rasa banyak perkara yang kita buat atas dunia ni hanya kita yang buat. Kita tak ingat benda tu Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kita. Apabila kamu ingat kepada aku, maka Allah Ta'ala pasti akan ingat. Kalau kita buat satu kebaikan, maka pasti Allah Ta'ala akan balaskan kebaikan tersebut. Cuma kita janganlah dalam nak mengharapkan balasan Allah Ta'ala tu pun, kita masih lagi ada keinginan dunia. Macam mana contoh dah? Contohnya, kita tahu kalau kita buat satu kebaikan, Allah Ta'ala akan balas. Akan balas balik kebaikan tu kepada kita. Kalau kita sedekah satu, Allah Ta'ala akan balas 10. Kita tahu. Lalu kita pun fikir, aku ni macam mana nak buat bagi bisnes aku ni maju. Jadi kita buat macam mana? Kita pun, aku rasa nak kena sedekah ni. Kalau aku sedekah ni, mungkin lepas ni aku kaya. Maksudnya, dia buat satu ibadah tu dengan balasan apa? Dengan mengharapkan Allah Ta'ala bagi kepada dia kaya. Dia buat ibadah dengan harapan imbalan yang dia dapat tu adalah imbalan dunia. Itu bukan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maksudnya kita buat sedekah tu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suruh kita sedekah. Allah nak balas kepada kita, tak balas itu Allah Ta'ala punya kehendak. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kita. Kalau kita buat itu kerana Allah Ta'ala akan balas. Jadi jangan kita buat satu urusan akhirat dengan harapan nak dapat urusan dunia. Nak dapat benda yang bersifat dunia. Sama lah macam mengajak ke, kita buat apa lah. Kita buat tu nampak akhirat dah. Tapi harapan kita adalah dunia. Bukan itu cara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi kita buat satu urusan akhirat
Mengharapkan apa? Mengharapkan redha Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan bagikan benda yang bersifat akhirat dan juga dunia. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi kepada kita dunia. Kita sedekah, Allah Ta'ala tak bagi seperti mana sedekah 1 dapat 10 tu. Benda yang bersifat dunia, tak nampak dalam bentuk material duit. Tapi Allah Ta'ala boleh bagi dalam benda yang bersifat akhirat. Benda yang kita tak nampak. Contohnya keberkatan, kita dapatnya kebaikan, kita dapatnya di anak-anak yang soleh, kita dapatnya kawan-kawan yang baik, kita boleh duduk dalam suasana mengaji, ada masa untuk datang ke surau, ada masa untuk kita hadir ke majlis ilmu. Itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, hasil daripada apa? Kebaikan yang kita buat. Mungkin kita sedekah, mungkin kita buat kebaikan kepada ibu bapa, mungkin kita buat kebaikan kepada murid-murid kita, kepada guru-guru kita, menyebabkan Allah Ta'ala bagi ni nikmat-nikmat ni. Bukan semua orang boleh main duduk dalam masjid, boleh main duduk dalam surau. Bukan satu benda yang mudah nak main duduk dengar kuliah. Tambah ceramah hak serik pula, tak ada lawak. Kalau hak lawak ni syok juga. Tak ada lawak ni, duduk tunggu bila nak habis. Tapi boleh duduk. Maka Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita hati tu, rasa tu nak duduk. Hati rasa nak belajar, nak luar majlis ilmu, nak tambah ilmu, nak berubah jadi baik. Daripada mana namanya? Daripada kebaikan-kebaikan yang kita buat tadi. Daripada rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tadi. Jadi kita teruskan tunjukkan rasa syukur itu kepada Allah. Terus kita tunjukkan. Jangan kita putus asa, jangan kita rasa jemu, dan jangan kita rasa tak ada apa-apa kebaikan pun dengan kita lakukan kebaikan, menunjukkan rasa syukur tadi. InsyaAllah Allah Ta'ala sebut dah, kamu ingat kepada aku ingat kepada kamu. Kita buat satu kebaikan, Allah Ta'ala pasti akan balaskan kebaikan tersebut, sehingga kita mendapat nikmat yang sebenar-benar daripada Allah Ta'ala, iaitu diberikan kepada kita syurga, insyaAllah. Di wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang, pada tajuk yang seterusnya, babu maja'a fi sana'i'il ma'ruf. Bab pada yang telah datang ia pada menyatakan segala perbuatan yang baik. InsyaAllah kita akan bicarakan pada pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Saya mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan, kekasaran bahasa dalam perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah, kelemahan, kekurangan itu saya mohon diberikan kemaafan. Bukanlah saya lebih baik daripada tuan-tuan kerana saya membicarakan di hadapan ini, tapi kita sama-sama berusaha untuk jadi lebih baik, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.